semulanya saya tolong ayah saya. Ayah saya yang plan untuk tanam nenas ni. Kita pula orang Bandar, orang KL, dengan panasnya, luka-luka sikit, balik-balik berbirat kan. Balik-balik berbirat, balik gatal, rasa macam betul ke apa aku buat ni kan. Okay, nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi. Umur sekarang 25 tahun, berasal dari Kuala Lumpur. Dan sekarang berada di Ipoh lah. Saya start menanam ni 2018 dengan ayah saya dekat Gua Tempurung. Lepas tu buat perluasan kawasan lah ke sini, yang mana dulu dalam 2,5 ekar di Gopeng. Sekarang perluasan dekat sini lah. Dan sekarang tengah menanam pula dekat Lambor, Botek Kiri tu. Keluasan sekarang ni lebih kurang 10 ekar. Jenis MD2 dan Crystal Honey. Saya pergi kursus dekat bawah Lembaga Nenas, Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Dia ada buat, setiap tahun dia ada buat kursus asas nenas 3 hari 2 malam. So dari situ 1 ekar lebih kurang 15,000 boleh tanam minimum. Maksimum kalau orang kata tanaman padat lah 30,000, tapi 30,000 tu kira dah susah lah nak lalu. So lebih kurang dekat 100,000 kat lah di sini ni. Di sini. Yang di sini sebab salah satunya modal yang dah dipinjamkan daripada ACDC, RM50,000. Tapi dia lebih lah sebab ada banyak lagi benda kan. So ada juga yang kita guna duit sendiri, ada juga yang daripada ACDC lah. Kita nenas ni kita boleh rancang. Kita boleh rancang. Contoh kalau anda kata bulan puasa nanti kita tak nak keluar buah, kita tak perlulah hormon pokok tu sebelum sebulan sebelum tu. Sebab tempoh untuk selepas kita dah hormon untuk membungakan pokok nenas ni 135 ke 145 hari. So kita boleh kira daripada situ. Boleh kira daripada situ bila kita nak pokok tu ada buah. Tempoh matang daripada start hormon tu 135 ke 145 hari itulah. Dia dah kuning ke, dia tak kuning ke, kita boleh petik. Macam tu. Dia tempoh pokok tu pula untuk matang dalam 8-9 bulan. Which is daun dia perlu ada 35 ke 45 helai daun. Maksudnya dia pokok tu dah matang lah, dah boleh kita membungakan lah. Nenas tempoh tanaman untuk MD2 ni 13 ke 14 bulan. Dia berbeza lah. Ada nenas lain tempoh dia. Ada contoh macam Yankee, dia lagi lama sebab dia tak silap saya 18 bulan. Itu kat Selangor lah banyak. Macam tu. Yang mula-mula kita tanam ni lambat sikit sebab sulur yang kita dapat tu kecil. So dia makan masa lebih daripada setahun setengah. Sebab kita kalau nak tanam sulur ni kita dah ada saiz standard dia, which is paling kecil ukur lilit dia perlu 10 cm. Tapi yang masa kita dapat tu pula kita tak dapat, ada banyak yang kita dapat kecil, bawah daripada standard. So dia makan masa daripada tempoh yang sepatutnya. Kita rancang, selalunya kita tak keluar banyak sebab kita takut jadi lambakan. So kita buat mungkin dalam 200 kilo setahun. Bukan setahun. Dalam setahun tu maksud saya lepas satu round lah, sebab dia bukan kira setahun dah dapat. Dia kira 13 ke 14 bulan. So dalam seminggu lah. Dalam seminggu selepas 13-14 bulan tu dalam 200 kilo sekurang-kurangnya. Untuk 10 ekar yang sebab kita buat sikit-sikit. Kita tak banyak jual pada pemborong. Ada, cuma tak banyak. Kita banyak jual sendiri. Maksudnya buka kios buka kios atau macam kadang ada event atau ada ejen.
Sebab kadang kalau jual ejen ni, dia tak seharga murah daripada pemborong. Pemborong ni kadang lagi rendah dia nak lagi ni, tapi dia untung lebih daripada ni. So far banyak di Perak lah. Malaysia ni kita pernah buat penghantaran, tapi tak banyak lah. Kita contohnya macam masa PKP hari tu, kita pun ada buat post juga. Kita dah masa sebelum tu kita test lah, kita hantar dekat orang-orang yang kita kenal dulu. Takut buah tu macam mana kan. Contoh saya hantar dekat saudara saya ke. So far alhamdulillah sampai sana dalam keadaan baik. So salah satunya pernah lah kita hantar sampai ke KL pernah, Terengganu pun pernah kalau tak silap saya. Risiko untuk MD2 penyakit lah. Penyakit dan rumput, juga serangga lah. Bila ada rumput adalah serangga. Bila rumput juga dia akan makan baja. Tapi untuk MD2 ni berbanding dengan nenas lain, nenas MD2 ni dia manja sebab dia hybrid, dia kacukkan. So dia senang dapat penyakit. Kalau dan nenas ni dia tak ada duri. Kebanyakan nenas yang berduri, contoh nenas Moris, dia susah dapat penyakit. Kalau dia dapat pun dia boleh, yang saya dapat tengok lah, dia boleh cover balik sakit dia tu. Maksudnya dia tak akan mati. Kalau MD2 berkemungkinan besar dia nak mati bila dia dapat penyakit tu tinggi lah. Soalan tu best juga tu. Tapi itulah, saya nak jawab kena jujur jujur, sebab saya ikut ayah saya lah. Saya mulanya saya tolong ayah saya. Ayah saya yang plan untuk tanam nenas ni. Saya pun mula-mula pun tak tahu kenapa, saya just follow je. Kita kata tolong ayah kan. Daripada situ, dia daripada tak minat, dia boleh jadi minat lah. Kira bila kita dah tahu banyak benda ni, so kita pula boleh ajar orang. Daripada situlah. So nak kata minat tu ada awalnya tak, sebab saya daripada belajar pun engineering, memang tak ada basic langsung. So daripada 2018 tu lah saya start kira-kira apa, sambil belajar lah kan. Daripada situ lah kita masuk kursus semua. Struggle juga lah sebab kita tak tahu apa-apa, sambil belajar pula. So memang susah lah. Memang susah mula-mula tu, memang sambil belajar kita dengan orang kan. Pegawai pun banyak, pegawai lembaga nenas pun banyak bantu. So daripada situ lah kita belajar sikit-sikit. So far alhamdulillah sekarang ni okey lah alhamdulillah. Okey, dia asalnya kita tolong. Mula-mula tolong hujung minggu. Daripada KL lah, kira ulang-alik. Saya naik ETS, ulang-alik. Mula-mula hujung minggu. Lepas tu dia pandai perancangan, ayah saya tu dia pandai. Mula kira hujung minggu tu kira macam 2 hari kan. Lepas tu dia jadi seminggu, dia jadi 2 minggu, dah lama jadi sebulan, dia jadi stay. Dia jadi stay. Kita pula orang Bandar, orang KL, dengan panasnya, luka-luka sikit, balik-balik berbirat kan. Balik gatal, rasa macam betul ke apa aku buat ni kan. Tapi itulah, kita follow the flow. Orang kata follow the flow. Lama-lama tu dia dah lali lah. Sekarang pun kalau cala-cala tu pun dah tak ada gatal ke apa. Saya dah tak kisah dah pun. Mula-mula tu memang sakit sikit lah. Rasa macam betul ke? Memang betul ke? Kepercayaan dekat diri tu memang rendah lah. Bagi saya, kena ada semangat. Semangat tu penting lah. Sebab kalau saya sendiri tak ada semangat dulu, masa saya tolong ayah saya, masa yang tengah tak tahu apa-apa tu, saya dah balik KL lah rasa. Buat kerja lain lah. Semangat, disiplin, kena ada rasa nak tahu, rasa nak belajar. Itu penting juga. Bersabar kena ada. Sebab tak sabar pun macam saya cakap tadi, habis dah kan. Sebab sekarang ni banyak orang nak kerja yang sejuk kan, buat office. Tak tahu yang
tanaman pertanian ni pun boleh membuat income yang baik. Pertanian juga adalah satu perniagaan. So kena cuba keluar dari kepompong, keluar dari kotak kan. Cuba belajar, ambil tahu dulu. Nak menarik belia ni, nak menarik anak ni pun bukan satu yang mudah lah. Sebab belia sekarang ni banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang sepatutnya positif dah boleh jadi negatif, seperti media massa apa semua tu. Bila mereka berketelanjuran dalam media massa ni, kadang tidur lewat, susah nak bangun pagi apa semua, itu antara cabaran-cabarannya lah. Jadi siapa yang nak mencuburi bidang ni sebenarnya dia memerlukan disiplin yang agak tinggi, tahu mengadaptasikan dengan kesesuaian untuk bertani, kena bangun pagi, kena fit lah, ada stamina sikit apa semua. Ini pun akan mengambil masa lah. Walaupun dengan anak saya sendiri pun mengambil beberapa bulan, hampir setahun jugalah untuk mengadaptasikannya. Dan diberikan jugalah insentif dengan gajinya agak tinggi, lebih sikit daripada ni, bergantung kepada kerja yang diberikan kepada kebun. Jadi kalau dia kurang, kita seolah-olah macam denda lah, kita kurangkanlah gajinya. Kalau lebih, kita bagilah insentif untuk menaikkan lebih semangat. Tak perlulah insentif tu sebiji rumah ke kapal terbang ke apa semua kan. Jadi ada beberapa insentif lah yang patutnya kita bagi untuk memudahkan dia dan untuk memotivasikan dia untuk terus bersemangat. Setakat ni menti kami ada 10 orang. 10 orang dengan 2 batch yang dah menghadiri kursus lah. Projek Mentor Menti SCDC ni antara projek untuk rakyat yang paling bagus, dan rasanya tak dapat dari dalam satu dunia ni, inilah satu-satunya yang paling bagus. Sebab tanah walaupun perlu disewa, dicarikan atau disediakan, kursus disediakan dengan memberi, sepanjang kursus pun diberi allowance, walaupun tak banyak tapi adalah sikit. Pinjaman tanpa faedah juga disediakan. Dan pinjaman tanpa faedah ni bermulanya hasil pada bulan ke-15 baru start bayar dia punya ansuran. Jadi peluang yang ada yang diberikan kepada menti-menti ni sebenarnya yang sukar didapati di tempat-tempat lain lah, ataupun mungkin tak ada langsung lah, mungkin ada di Perak ni saja yang sampai begitu sekali lah. Cuma kesungguhan tu diperlukan lah untuk menti-menti ni apa semua, dan mesti nak kena ada asas lah. Sebab dia diberi kursus apa semua lah oleh pihak Perak SDC juga. Cuba satu round sampai dia dah, daripada mula sampai dah keluar hasil. Tapi buat tu betul lah supaya dapat result yang baik. So macam kadang pun sekarang ni orang kata, contohlah selain kerja saya yang kerja panas ni, kerja rider pun panas. Kalau kerja rider boleh, kenapa tak nak cuba buat yang ini? Ni pun panas juga. Tapi income dia, kita bila buat sendiri ni, kita rasa struggle tu lain. Bila kita dapat buah tu, buah yang baik, result yang baik, kita akan rasa seronok. So saya rasa itulah semangat, disiplin, rasa nak belajar. Tu kena ada lah.